Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu untuk kita sambung baca hadis dari Sunan Abi Daud. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-49 dalam bab yang ke-26. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita baca hadis yang ke-48 kita ada sebut kisah beberapa orang sahabat. Kita ada sebut kisah berkait dengan seorang muslimat yang bernama Asma binti Zaid bin Al-Khattab. Siapa dia Asma binti Zaid bin Al-Khattab? Anak saudara kepada Sayyidina Umar. Jadi kita disebut hari itu Sayyidina Umar ni dia ada abang seorang namanya Zaid bin Al-Khattab. Ingat Jadi Zaid bin Al-Khattab dia ada anak perempuan nama Asma. Kemudian kita ada cerita tentang satu watak namanya Hanzalah bin Abi Amir yang terkenal dengan Hanzalah. Hanzalah ni dikenali sebagai Al-Ghasil ataupun disebut juga sebagai Ghasilul Malaikah, iaitu orang yang jenazah dia disemayangkan jenazah oleh malaikat. Kerana dalam perang Uhud dia pergi perang itu tak sempat dia mandi junub. Dia menikah hari itu, lepas tu malam dia bersetubuh dengan isteri dia. Lepas tu esok tu pagi-pagi dia dah bertolak pergi perang Uhud, tak sempat nak mandi wajib. Kuasa Allah Subhanahu wa taala dia mati syahid dalam perang Uhud. Maka jenazah dia tu dimandikan junub oleh malaikat. Dan benda tu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semasa sebelum dia bertolak tu, malam tu dia bersetubuh dengan isteri. Rupa-rupanya isteri dia mengandung. Setubuh pada malam tu menyebabkan mengandung, dapat anak. Anak tu bernama Abdullah bin Hanzalah, kan? Tu kita dah ceritalah tentang Abdullah bin Hanzalah. Keberanian dia macam bapak dia jugalah. Dia pergi berlawan dengan pemerintah pada zaman itu, iaitu Yazid bin Abi Sufyan, sehingga dia mati dibunuh. Dan kita ada cerita berkenaan dengan orang tanya kepada Abdullah bin Abdillah bin Umar. Umar bin Al-Khattab ada anak seorang lelaki nama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tu ada anak pula, kira cucu Umar lah ni. Nama dia adalah Abdullah juga. Jadi Abdullah ni ditanya berkenaan dengan cara wuduk bapa dia, Abdullah bin Umar. Jadi dia rupa-rupanya walaupun anak dia tak tahu. Dia tak tahu. Maka dia pergi tanya kepada dia pergi ceritalah pengalaman dia berdasarkan apa yang telah diceritakan kepada dia oleh Asma binti Zaid bin Umar bin Al-Khattab. Mak sepupu, kita sebut itu mak sepupu kan. Jadi mak sepupu dia ni pun bagi tahulah pengalaman dia sendiri pun dia tak ada, dan dia pun dengar daripada orang lain. Orang itu namanya Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir. Dia pun cerita yang Nabi SAW ni apabila Nabi Muhammad SAW nak menunaikan solat, Nabi SAW akan berwuduk. Sama ada Nabi Muhammad itu bersuci ataupun tidak bersuci. Jadi Nabi ini batal wuduk ke tak batal wuduk, bila dia nak solat dia akan ambil wuduk. Kemudian kalau sekiranya susah nak dapat air, makanya Nabi SAW ni akan bersugi. Itu kita ceritalah. Dan rupa-rupanya amalan itu dilakukan sendiri oleh Abdullah bin Umar. Itu yang kita dah cerita panjang lebar berkenaan dengan hadis yang ke-48. Okey, pada malam ni insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-29 hadis bab yang ke-26. Bab yang ke-26, hadis yang ke-49 insya-Allah. Okey, sila Ustaz Musa, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ab al-Azdi as-Sijistani. Babu kayfa yastafi. Haddatsana Musaddad wa Sulaiman bin Dawud al-Ataki. المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة
عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نستحمله فرأيته يستاك على لسانه قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت على النبي وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه على طرف لسانه وهو يقول ini dua bacaan. Jadi 3 sebenarnya. Di nuskah Syekh ni fathah. Abdul Ma'bud ya. يعني يتحوع. قال أبو داود قال مسدد كان حديثا طويلا اختصرته walakinni akhtasar baca tadi dia kata sini walakinni akhtasartuhu dia baca situ kalau dia nuskah sebut macam tu dia ikhtasartuhu yaum al-jum'ah fil masjid itu Ibnu Al-Arabi lah tu. okey type tajuk yang kita baca pada malam ni adalah babu kaifa yastaku, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersugi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni timbul persoalan dia bersugi lagu mana. Kalau kita kan atas bawah ke ataupun kanan ke kiri kan, ke macam mana, ke Nabi Muhammad sugi ni gosok kat dalam itu persoalan-persoalan lah yang timbul itu tajuk yang kita nak bincang pada malam ni insya-Allah. Okey, hadis ni datang Imam Abu Daud dia belajar daripada 2 orang guru. Dia ambil hadis ni daripada 2 orang guru Guru yang pertama nama Musaddad. Yang ni kita dah sebut banyak kali Ini antara guru Imam Abu Daud yang banyak sangat Imam Abu Daud ambil hadis daripada dia Musaddad bin Musarhad. Kita dah sebut banyak kali hari itu dalam hadis yang kedua, hadis yang keempat, hadis yang ketujuh, hadis yang ke-9, hadis yang ke-22 dan hadis yang ke-23. Atau anda tengok siap dah tu. Kalau kita cek balik, anda sebut hadis yang kedua, kita dah sebut nama dia, hadis yang keempat, hadis ke-7, hadis ke-9, hadis yang ke-22 dan hadis yang ke-23. Panjang lebar dah kita cerita. Sebenarnya Musaddad ni dia guru kepada Imam Bukhari juga. Imam Bukhari pun banyak habis belajar hadis daripada dia. Itu guru yang pertama Imam Abu Daud. Guru yang kedua Imam Abu Daud namanya Sulaiman bin Daud Al-Ataki baca Al-Ataki. Al-Ataki itu satu etnik Arab daripada Yaman. Dia ni duduk dekat Baghdad, mati dekat Basrah. Tapi asal keturunan dia daripada Yaman. Dia tu Jadi Al-Ataki itu adalah satu etnik Arab daripada Yaman. Dan dia ni pun adalah guru Imam Bukhari juga. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i belajar dengan dia. Jadi dia ni bukan Imam Abu Daud je belajar dengan dia, ada ramai lagi ulama hadis belajar dengan dia. Dia duduk kat Baghdad dan dia mati dekat Basrah, dan asal keturunannya daripada Yaman. Dia ni sahih, tak ada apa pun. Kemudian kata Imam Abu Daud qala, baca panjang qala. Qala tu kalau qala seorang, kalau panjang dengan 2 orang. Dia kaedah bahasa Arab qala, qalu. Tu kalau orang belajar bahasa Arab. Qala seorang, kalau 2 orang qala, kalau ramai qalu. Itu kaedah ni. Daraba pukul, kalau 2 orang pukul daraba, kalau ramai pukul darabu. Kaedah ni. Qala berkata, 2 orang yang berkata. Siapa 2 orang itu? 2 orang guru Imam Abu Daud, iaitu Musaddad, satu lagi adalah Sulaiman bin Daud Al-Ataki. Kata dia haddatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad. Hammad ni orang Basrah. Pun kita dah sebut nama dia itu dalam hadis yang keempat hari itu. Buka balik hadis keempat, kita jumpa nama ni lah. Dan kemudian Hammad ini dia ambil hadis daripada Ghailan bin Jarir. Ghailan bin Jarir ataupun nama penuhnya Ghailan bin Jarir Al-Muawwil. Itu nama penuh dia lah. Dia ni orang Basrah. Ni orang Basrah orang Basrah, dan ke-66 Imam hadis ambil hadis daripada dia. Dan Ghailan bin Jarir ini pula belajar hadis daripada orang yang bernama Abu Burdah. Abu Burdah ni adalah anak kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Kenal Abu Musa Al-Ash'ari? Sahabat Nabi terkenal namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Jadi yang ni anak dia lah, Abu Burdah. Jadi nama penuhnya Abu Burdah bin Abi Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari tu kenal lah sahabat Nabi tu kan. Dia bisa dengar nama Abu Musa Al-Ash'ari. Itu sahabat Nabi. Yang ni anak dia. Dan dia ni pula ambil hadis daripada bapa dia sendiri. An abihi, daripada bapa dia sendiri. Siapa dia bapa dia? Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ni sebenarnya bukan nama betul dia. Nama betul dia adalah Abdullah bin Qais.
Tu nama sebenar dia, Abdullah bin Qais. Itu nama betul dia. Tetapi tidak popular dengan nama betul dia, tapi lebih popular dengan gelaran dia, iaitu Abu Musa Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ni nama etnik Arab. Satu etnik Arab yang berasal daripada Yaman. Al-Ash'ari ni, kita kat Malaysia ni Ash'ari ni Ustaz Syari Al-Arqam kita kenal kan. Al-Ash'ari ni sebenarnya nama etnik Arab daripada Yaman, dan etnik ni dia popular dengan solidarity. Dalam bahasa kita panggil bersolidarity. Dia ni cukup terkenal, kalau ada kawan susah, dia akan usaha pergi bantu. Dia pakat bantu. Macam kita lah, kita pun ada solidarity. Kawan kita seorang susah, kita pakat tolong kan. Macam tu lah. Yang tu ada satu budaya masyarakat Arab dekat Yaman. Etnik Arab tu yang ada perangai lagu tu Al-Ash'ariyin. Mereka ni ada satu attitude dalam budaya masyarakat diorang. Diorang ni jarang kita jumpa orang Al-Ash'ari ni kalau dia makan seorang-seorang. Dia kalau makan dia mesti berjemaah. Ni dia ada etnik tu, dia ada budaya tu, ada attitude dalam budaya dia. Sebab itulah bangsa ni pernah dipuji oleh Nabi SAW. Walaupun dia bukan bangsa Quraisy, Nabi bangsa Quraisy kan, tapi budaya yang makan berjemaah itu tak ada pada bangsa Quraisy. Ialah bangsawan Tapi bila pergi pada Al-Ash'ariyin, diorang ni bangsa yang ada satu budaya yang cukup baik, yang mana mereka ni solidarity satu, yang kedua kalau makan dia orang akan makan berjemaah. Tu kelebihan dia lah. Jadi bangsa Al-Ash'ariyin ni etnik, dia bukan bangsa lah, dia bangsa tu Arab belaka kan. Jadi etnik kecil dalam bangsa tu kan. Macam kita lah, orang Melayu, lepas tu adalah etnik kecil dalam Melayu tu. Ada Jawa, ada Banjar, ada Melayu, ada Kelantan, ada Terengganu, ada Kedah lah tu kan. Ia belaka lah tu. Jadi macam tu juga orang Arab tu. Faham Jadi ada satu budaya dia yang agak unik. Iaitu budaya dia suka makan berjemaah, bersolidariti antara satu dengan yang lain. Bangsa tu, etnik tu boleh kenal Islam melalui dia ni, Abu Musa Ash'ari ni. Jadi Abu Musa Ash'ari ni, bila dia terima Islam, dia ni pergi ke kampung dia. Walhal dia tu bukan dah duduk kat sana, dia dah duduk kat Mekah lah. Dia duduk kat Mekah. Bila dia masuk Islam, dia balik ke Yaman, dia pergi jumpa etnik dia, orang kampung dia, keturunan asal dia. Dia kempen ajak masuk Islam. Dia kempen tu, dia berjaya tarik seramai 50 orang masuk Islam. Tu permulaan memperkenalkan Islam kepada budaya, kepada masyarakat Al-Ash'ariyin. Begitu. Jadi Ash'ari ni, daripada Abu Musa Ash'ari itulah beberapa tokoh-tokoh hebat. Kalau kita orang belajar ilmu akidah, kita bisa dengar istilah aliran Asy'ariyah. Orang belajar sifat 20 tu kan. Jadi ada imam dia tu namanya Abul Hasan Al-Ash'ari. Tu keturunan dia lah, daripada keturunan Abu Musa tu lah, daripada anak keturunan dia lah tu jadi itulah yang dipanggil sebagai satu watak, namanya Abu Musa Al-Ash'ari gitu. Nama betul dia Abdullah bin Qais. Itu nama betul Abdullah bin Qais. Yang Abu Musa Ash'ari tu gelaran dia. Kita ni lebih kenal yang tu lah berbanding nama betul tu. Betul kan? Macam orang sebutlah Abdurrahman bin Sakhar, kita tak tahu siapa dia Abdurrahman bin Sakhar. Tapi kalau sebut Abu Hurairah, kenal, sahabat Nabi. Tapi nama betul dia bukan Abu Hurairah, itu gelaran dia. Nama betul dia adalah Abdurrahman bin Sakhar gitu. Okey, hadis ni tak ada masalah apa-apa. Hadis ni sahih lah, tak ada apa pun. Cumanya disebabkan hadis ni menceritakan kepada Imam Abu Daud ni dua orang guru. Yang pertama adalah Musaddad, satu lagi adalah Sulaiman bin Daud. Betul kan? Kita tengok balik ke atas tadi, yang disebut ada dua orang guru yang Imam Abu Daud belajar. Yang pertama adalah Musaddad bin Musarhad, yang kedua adalah Sulaiman bin Daud Al-Ataki kan. Ada dua orang kat situ. Jadi di sini Imam Abu Daud dia buat mari dua jalur cerita. Satu cerita daripada guru yang bernama Musaddad, satu lagi cerita daripada guru yang bernama Sulaiman. Dia buat mari dulu cerita daripada guru yang bernama Musaddad ni dulu. Dia kata apa? Qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nastahmiluhu faraaituhu yastaku ala lisanihi. Ini cerita daripada Musaddad. Musaddad ni cerita yang dia ni ambil hadis daripada Abu Musa Ash'ari. Yang Abu Musa Al-Ash'ari ni, dari cerita dia kata kami datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini dia kata kami. Kami di sini siapa dia? Etnik Ash'ari itulah. Faham Dia bukan Abu Musa datang seorang-seorang. Dia datang, dia bawa geng dia sekali. Dia bawa kelompok dia lah. Faham tak?
Dia datang kelompok dia berjumpa dengan Nabi salam, nastahmiluhu. Nastahmiluhu ni maksudnya minta supaya Nabi bawa kami juga pergi perang. Perang di sini ni merujuk pada perang Tabuk. Perang Tabuk. Ini kalau kita baca dalam matan yang lain, jadi cerita panjang lebar ni sebenarnya. Bila tercetus perang Tabuk, kelompok-kelompok Al-Ash'ari ni dia rasa nak ikut juga. Asal cerita dia, diorang ni dengar Nabi nak pergi perang. Diorang pun ada dekat Madinah pada masa tu. Diorang pergi jumpa Nabi Muhammad. Dia kata, Nabi, kami nak ikut juga. Kami nak ikut juga. Cumanya masalah kami ialah Al-Ash'ari ni ada sebut diorang bukan orang kaya. Dia bukan kelompok etnik yang bangsawan. Diorang ni bukan orang kaya. Jadi kalau kami nak pergi, kami ada masalah lain, iaitu kami tidak ada kenderaan. Jadi boleh tak kami nak pergi? Tu asal cerita dah permintaan diorang dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad kata, kenderaan tak ada, kata Nabi. Kenderaan tak ada. Jadi kamu tak payah pergilah, kata Nabi. Sebab kami gagal untuk nak menyediakan. Kalau kita bas lah, nak pergi muktamar dah ni, bas tak ada. Tentu kan, nak pergi muktamar. Dah dululah, sekarang pakai apa? Kongres lah. Convention. Dia punya canggih sikit lah. Yang dulu muktamar nak pergi dah, tapi tak ada bas nak pergi. Nabi kata bas tak ada, jadi tak payah pergilah. Macam itulah lebih kurang. Jadi bila Nabi Muhammad kata tak payah pergi, duduk tak lama, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ada geng-geng tertentu yang orang berada di kalangan sahabat ni, dia bawa beberapa unta. Bawa unta dia bagi kepada Nabi Muhammad. Nabi bila ada unta, kita dah ada kenderaan. Nabi pun kata kepada geng Ash'ari ni, pergi, dah ada unta dah, pergi, kenderaan dah ada dah. Pergilah. Jadi bila pergi tu, dalam perjalanan, diorang ni bercakap. Dia cakap apa? Dia kata, sebenarnya kita dah menyusahkan Nabi sebenarnya. Kita dah menyusahkan Nabi. Sebab pada permulaan, kita minta dengan Nabi nak pergi perang. Nabi kata tak ada kenderaan. Bukan sekadar Nabi kata tak ada kenderaan. Nabi tu kalau baca dalam matan hadis, Nabi guna kalimah wallahi, demi Allah. Sehingga Nabi bersumpah nak gambarkan tidak ada kenderaan. Asal cerita tiba-tiba ada kenderaan, kita pergi. Sebenarnya kita telah menyusahkan Nabi. Jadi kita kena minta maaf dengan Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Dia asal cerita dia orang ni. Dia orang pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa, dia kata, Rasulullah, sebenarnya kami dah menyusahkan kamu. Asalnya tak ada kenderaan. Asalnya tidak ada kenderaan. Tiba-tiba ada kenderaan, kami boleh pergi juga. Permulaannya kami telah menyusahkan kamu, wahai Nabi sallam. Nabi kata tak. Sebenarnya kenderaan itu telah disediakan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Itu kata Nabi SAW. Jadi yang kita cerita kan, dia minta nak pergi tu. Nabi Muhammad SAW pada masa tu, masa dia minta itu, Nabi SAW kata tak ada kenderaan. Masa tu yang dia orang nampak Nabi bersugi. Faham kat mana tu? Faham tak cerita ni? Dia minta tu kan, Rasulullah kami pergi perang juga ni, dia kata Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad kata tak ada. Masa tu dia orang nampak dalam hadis ni, sambungan hadis ni. Tengok sambungan hadis Nabi SAW kata apa? Kata hadis mana tadi? Okey, kata dia ataina Rasulullah SAW nastahmiluhu, kami minta untuk supaya kamu bawa kami pergi perang. Faraaituhu, ketika itu Abu Musa ada kat situ, aku nampak Nabi. Nabi buat apa tu? Yastaku ala lisanihi, Nabi gosok gigi. Bukan gosok gigi ala lisani, lidah. Faham? Nabi gosok pada lidah, bukan pada gigi. Boleh faham Okey, satu. Kita tengok pula daripada guru yang kedua Imam Abu Daud yang bernama Sulaiman pula. Qala Abu Daud, berkata Imam Abu Daud, wa qala Sulaiman. Dia semua tu datang daripada Musa belaka. Cuma daripada guru yang mana? Satu guru daripada Musaddad, satu lagi guru Nabi Sulaiman. Cerita daripada angle Sulaiman ni, yang dia dapat cerita daripada Abu Musa Asy'ari ni, dia kata qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yastak. Abu Musa Asy'ari kata, aku masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu baginda sedang bersugi. Wahwa yastak, haliyah jumlah haliyah. Wa tu waw haliyah, huwa tu mubtada, yastaku tu jumlah fi'liyah adalah khabar, kan? Jadi waw di situ dia panggil waw haliyah. Ni Ustaz Musa ni. Orang belajar bahasa Arab kan. Jadi dia kata, aku masuk berjumpa dengan Nabi sallam dalam ketika itu Nabi Muhammad sedang gosok gigi. Dia kata waqad wada'a as-siwaka ala taraf lisanihi.
Dia kata ni, yang kata Abu Musa ni, Nabi Muhammad SAW ni masa dia gosok gigi tu, dia letak kayu sugi tu pada apa panggil dekat dalam lidah. Ni lidah dia yang ujung, yang kat dalam panggil apa pangkal. Pangkal lidah. Maksudnya Nabi Muhammad, dia nampak Nabi ni gosok lidah tu, bukan gigi je, dia gosok lidah daripada pangkal dalam. Ambil kau. Dia gosok gigi tu, wahwa yaqulu, Nabi ni masa dia gosok gigi, dia gosok lidah tu sampai bunyi ataupun yang Ustaz Musa kata ada bacaan sebenarnya bukan je. Kalau baca dalam riwayat lain, ini ada hu pula sikit. Ada riwayat lain baca ada pula baca dengan itu semua base kepada orang dengar cara bunyi macam ni kot, dia pun tulis. Faham Dia ulanglah bacaan tu, tak ada masalah kan. Tapi yang pasti dia kata wahwa bunyi tu tu yakni yatahawwa, iaitu macam nak muntah. Macam nak muntah. Dia orang Kelantan dia tak panggil muntah, dia panggil jeluak. Jeluak kalau orang Kelantan lah. Sini panggil apa? Jeluak juga kan? Jeluak. Dia ada satu istilah, dia panggil ha'a ni muntah. Ada satu lagi, kita paksa bagi muntah. Dia ada beza kan? Yang muntah tu kita muntah tu, naik kereta mabuk macam mana keluar. Ada satu lagi ni tak ada muntah apa pun, ambil lidah, ambil jari ni jolok bagi muntah. Yang tu dia panggil yatahawwa, dia panggil kan. Inilah kehebatan bahasa Arab. Bahasa Arab ni muntah, yatahawwa muntah yang agak memaksa. Begitu dalam bahasa Arab Jadi maksudnya Nabi Muhammad SAW masa dia bersugi, Nabi Muhammad SAW bukan semata-mata gosok gigi, bahkan Nabi juga turut gosok lidah. Faham? Okey, kita tengok hadis sebelum. Cerita Nabi Muhammad SAW gosok gigi, betul? Hadis yang ni cerita Nabi Muhammad bukan semata-mata gosok gigi, tapi gosok lidah. Dia nak bagi tahu apa? Masa semayang ni mulut perlu tidak berbau busuk. Tu poin dia. Mulut bau busuk ni bukan semata-mata patuh gigi, kadang-kadang patuh lidah. Maka disebabkan itu Nabi SAW semasa bersugi, Nabi bukan semata-mata gosok gigi, bahkan Nabi SAW juga turut gosok lidah. Boleh faham ni amalan Rasulullah SAW. Wa qala Abu Daud, berkata Imam Abu Daud, qala Musaddad, Imam Musaddad tadi, guru Imam Abu Daud tadi, dia kata fakana hadisan tawilan walakinni akhtasartuhu. Dia kata asal hadis ni panjang, aku pendekkan hadis ni. Jadi yang pendekkan hadis ni bukan Imam Abu Daud Yang memendekkan hadis ini adalah Al-Imam Musaddad, guru kepada Imam Abu Daud. Hadis panjang tu tadi kita cerita tadi tu. Nak pergi perang, tak ada kenderaan kan? Itulah asal cerita hadis yang panjang. Boleh insya-Allah. Okey. Kita tengok beberapa pengajaran daripada hadis ni. Pengajaran ni yang pertama, bersugi yang digalakkan dalam syariah bukan semata-mata gosok gigi sahaja. Bila kita sebut bersugi, yang dikatakan siwak yang diajar dalam syariat ini bukan semata-mata gosok gigi, bahkan termasuk juga adalah kita menghilangkan bau daripada mulut. Sekarang ni dah moden lah. Sekarang ni kita mungkin tak pakai gosok gigi dah. Kita pakai air apa tu dipanggil? Air apa dia panggil? Air apa? Listerin. Orang tak tahu. Yang kita komo-komo tu kan? Ya tu. Itu pun sudah termasuk dalam maksud dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita baca dalam hadis-hadis yang lain, di sana ada menjelaskan cara Nabi SAW ni gosok gigi. Nabi SAW ni dia gosok gigi sifat dalam hadis kan Nabi SAW yastaku ardan. Nabi SAW gosok gigi ni dia bukan ke atas ke bawah, bukan. Tetapi Nabi SAW gosok gigi adalah ke kanan dan ke kiri, ardan, melentang apa panggil macam tu Itu cara Nabi SAW bersugi. Itu kalau kita tengok dalam hadis. Kita cari hadis Nabi, ada tak Nabi Muhammad SAW bersugi atas bawah? Ada. Yang ada adalah ke kanan dan ke kiri. Yang dikatakan atas depan atas bawah ni lidah lidah memang atas ke bawah. Yang tu dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis ni juga diajar kepada kita adalah soal kebersihan. Apabila kita menunaikan solat, antara perkara yang digalakkan kepada kita adalah bersih.
Jadi bersih di sini sehingga tidak sampai melahirkan sebarang bau busuk. Makanya apabila kita solat, kita kena pastikan bau busuk daripada mulut kita hilang. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, insya-Allah. Okey, kita boleh baca satu lagi hadis. Boleh? Boleh Ustaz Musa? Boleh ya? Okey, boleh, sila Ustaz. Okey. Babu rajuli yastaku wa ghairihi. Hadatsana Muhammad hadatsana Abdul Wahid an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastanni wa indahu rajulan ahaduhuma akbaru min al-akhar fa awha Allahu ilayhi bi qawli siwak an tabbir Okey, hadis ni dalam tajuk yang baru adalah kita bersugi bukan semata-mata kita, kayu sugi kita ni kita boleh bagi pada orang kedua nak pakai. Yang ni orang kita tak buat lah. Kalau buat muntah kat situ. Kan? Tapi sebenarnya antara yang jadi amalan orang dahulu, mereka bersugi, Nabi bersugi, kayu sugi itu Nabi bagi pada orang kedua dan orang kedua tu guna. Itu dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dekat Malaysia anda tak pernah tengok, tapi kat Pakistan anda pernah tengok. Orang Pakistan memang macam tu rupa-rupanya, tapi anda tak tegang maaf. juga tak tegang maaf. Tapi orang Pakistan memang ada, dia bersugi-sugi, dia bagi kawan sebelah, kawan tak ambil basuh dia guna juga. Alamak, kita tengok dari kan orang Pakistan. Kita orang Malaysia tak ada lah. Tapi rupa-rupanya ada hadis yang cerita tentang bersugi, kayu sugi itu kita gunakan kepada orang lain juga. Gitu. Okey. Hadis ni haddatsana Muhammad bin Isa. Kita dah cerita Muhammad bin Isa ni dalam hadis yang ke-24 hari tu. Kemudian Muhammad bin Isa ni diambil hadis daripada Ambasah bin Abdul Wahid. Ambasah bin Abdul Wahid ini adalah orang Kufah. Orang Kufah. Dan dia ni adalah dalam Bukhari riwayat dia sebagai ta'liq sahaja. Ni Ustaz Musa lah ni, untuk Ustaz Musa. Riwayat secara ta'liq dia. Dan kemudian Ambasah ni ambil hadis daripada Hisham bin Urwah. Ingat tak anak cerita Hisham bin Urwah? Seorang ulama hadis yang duduk kat Madinah. Kemudian dia mengajar, antara muridnya adalah Imam Malik. Kemudian dia berhijrah dekat Iraq. Dan semasa di Iraq, hafalan dia celaru, dia start nyanyuk. Dia pun riwayatkan hadis, antaranya berkenaan dengan umur Aisyah kahwin dengan Nabi umur 6 tahun. Ingat tak? Cerita kan? Ni, maksudnya semasa di Madinah hafalan dia okey, tapi apabila dia telah berhijrah ke Iraq, hafalan dia dah celaru. Ingat cerita dia? Sekarang ni hadis ni yang belajar daripada dia siapa dia nama? Siapa yang belajar daripada Hisham bin Urwah? Ambasah, betul tak? Ambasah ni orang mana anda sebut tadi? Orang Iraq, orang Kufah. Jadi bermaksud hadis ni ada problem tak? Ada problem. Daripada sudut sanad hadis ni ada problem. Sebab apa? Sebab Ambasah adalah orang Kufah. Orang Kufah ambil hadis daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ini masa di Madinah okey, tapi bila hijrah ke Iraq, hafalan dia dah celaru. Faham nampak hadis ni nampak ada problem. Okey, Hisham bin Urwah, kita dah cerita pasal Hisham bin Urwah ni hadis yang ke-41 hari tu. Dan Hisham bin Urwah dia belajar daripada bapa dia sendiri. Bapa dia nama apa? Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair. Kita dah cerita Urwah bin Az-Zubair ni dalam hadis yang ke-18 dan juga dalam hadis yang ke-40 hari tu. Kita dah cerita. Dan bapa dia Urwah bin Az-Zubair ni siapa dia? Ingat balik, Urwah bin Az-Zubair, mak dia Asma binti Abi Bakar. Mak dia. Jadi Aisyah tu kakak pada adik pada Asma. Maksudnya Aisyah itu mak saudara dia. Betul tak? Jadi Urwah itu diambil hadis daripada mak saudara dia, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Faham Okey, hadis tadi sanad kita dah sebut, sanad dia ada masalah. Betul? Masalah dekat mana? Masalah dia pada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah dia riwayatkan hadis ni semasa duduk kat mana? Kat Madinah ke dekat Iraq? Kat Iraq. Jadi bila dia riwayatkan hadis semasa di Iraq, hadis itu adalah lemah. Faham Tetapi matan hadis ni sahih. Matan hadis ni sahih kerana matan yang sama ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Maka disebabkan itu ulama-ulama hadis kata hadis ni sahih.
Faham Sebab kata sahih belaka. Sebab apa? Sebab cerita ni bukan bermuarakan daripada Hisham bin Urwah sahaja, tapi datang daripada orang lain juga. Faham sebab itulah ulama dia kata sahih. Kita kata sahih, kok mana Hisham bin Urwah ada kat sini? Lepas tu diriwayatkan ni masa dekat Iraq. Inilah kalau kita bertikai lah. Tapi bila kita teliti, rupa-rupa ada dalam kitab hadis yang sahih lain menggambarkan bahawasanya cerita ini bukan semata-mata datang daripada Hisham, bahkan datang juga daripada orang yang lain. Okey, maksudnya secara dasar hadis ni adalah sahih. Boleh Boleh. Alright. Aisyah radhiyallahu anha ni kata, dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu. Nabi ni gosok gigi. Wa indahu rajulani. Bersama dengan Nabi Muhammad ada dua orang lelaki. Masa Nabi gosok gigi, akhazahuma akbaru minal ahaduhuma akbaru minal akhar. Daripada dua orang ni, satu tua, satu muda. Satu tua, satu lagi muda. Fa auhallahu ilaihi min fadli siwak. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan bersugi. Allah Ta'ala bagi wahyu pada Nabi menceritakan kelebihan bersugi. An kabbir a'ti as-siwaka akbarahuma. Apa wahyu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW supaya Nabi Muhammad memberikan kayu sugi kepada orang tua berbanding orang muda. Boleh faham cerita hadis tu? Hadis ni hadis ni sahih lah. Secara dasar kita dah kata hadis ni sahih. Kalau kita buka dalam riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, hadis ini diceritakan bukan daripada Aisyah, tetapi daripada sahabat Nabi yang kedua, namanya Abdullah bin Umar. Cerita Abdullah bin Umar, cerita hadis ni bukan berlaku secara live, bukan, tetapi benda ni berlaku dalam mimpi Nabi Muhammad SAW. Tu asal cerita dia. Cerita ni kalau kita baca dalam Bukhari Muslim, hasil cerita ni Nabi Muhammad ni tidur. Dalam tidur Nabi mimpi Nabi gosok gigi. Masa dalam mimpi tu Nabi nak gosok gigi, ada dua orang yang mana Jibril AS datang bagi tahu pada Nabi, kayu sugi itu bagi kepada yang tua berbanding yang muda. Maksudnya kejadian itu berlaku dalam mimpi Nabi SAW. Faham tak? Dan bila Nabi mimpi Nabi adalah wahyu. Ingat ni ada satu benda yang nak bagi tahu, ada satu benda. Kita ni selalu kata wahyu pertama yang Nabi Muhammad SAW dapat ni kat mana? Semua orang kita kata wahyu pertama yang Nabi Muhammad SAW dapat adalah dalam Gua Hira. Betul tak? Sebenarnya sebelum tu Nabi dah dapat wahyu dah. Dalam Sahih Al-Bukhari yang disebut, Nabi dapat wahyu sebelum Jibril jumpa Nabi, iaitu melalui mimpi. Jadi jangan kita nampak wahyu Nabi ni masa bertemu dengan Jibril tu je. Sebenarnya sebelum tu pun dah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi. Dan mimpi Nabi ni wahyu Mimpi kita merepek. Mimpi kita mengigau Ingat situ Jadi cerita ni, asal cerita dia adalah Nabi mimpi. Jadi Nabi mimpi, Nabi cerita dekat sahabat yang dengar cerita mimpi Nabi ni, nama dia Abdullah bin Umar. Itu asal cerita dia. Kemudian tiba-tiba kita baca dalam hadis ni, Aisyah cerita. Maksudnya ada orang kedua pula bercerita. Aisyah cerita, cara dia cerita tu macam kejadian itu live. Betul tak? Bukan mimpi. Di situ tu berlaku perbincangan dalam kalangan ulama, apakah ini dua kejadian berbeza ataupun satu kejadian sahaja. Faham? Ada orang kata, yang pertama, dia kata sebenarnya satu kejadian. Bermaksud Nabi Muhammad SAW, dia cerita mimpi tu kepada Abdullah bin Umar, dan dia cerita juga pada Aisyah. Maka Aisyah bercerita kepada kita. Faham tak? Jadi yang kita baca hadis ni adalah cerita Aisyah kepada kita berdasarkan apa yang dia dengar daripada Nabi SAW. Boleh faham? Boleh faham Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, itu gambaran Nabi Muhammad cerita tu kisah mimpi dia. Tu asal cerita dia. Cuma Aisyah bercerita tu macam live, padahal tak. Sebenarnya itu adalah cerita mimpi Nabi SAW. Faham Itu ada satu takwilan lah yang dikemukakan oleh ulama-ulama hadis. Ada pula takwilan lain yang mengatakan sebenarnya dua keadaan yang berbeza. Bermaksud yang pertama, kejadian itu berlaku dalam mimpi Nabi.
Dan rupa-rupanya kejadian itu berlaku sekali lagi, dan masa berlaku sekali lagi itu dihadiri oleh Aisyah. Abdullah bin Umar tak ada kat situ. Faham? Ada dua kejadian kat situ lah. Sebab apa Kenapa ada hujah lagu tu? Sebab ada hadis Nabi kata, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqazah. Barang siapa yang bermimpi jumpa dengan aku, dia akan jumpa aku secara live. Kan? Yang ni yang orang ada hujah kata boleh jumpa Nabi Muhammad secara yaqazah tu. Dia bukan hadis ni lah. Kita boleh jumpa Nabi secara yaqazah, secara sedar macam tu lah. Tapi ada ulama bantah, ada ulama kata sebenarnya tak boleh. Kalau kita claim kita boleh jumpa Nabi Muhammad secara yaqazah, maksudnya Nabi Muhammad dah keluar daripada lubang kubur mai jumpa kita. Betul tak? Jadi kalau Nabi Muhammad dah keluar daripada lubang kubur jumpa dengan kita, masa Nabi jumpa kita tu, Nabi ada tak lubang kubur? Itu timbul soalan kan? Kalau betul Nabi Muhammad boleh keluar lubang kubur jumpa kita, jumpa secara hidup, maksudnya kita dah jumpa dengan kita. Kita ni dah jadi sahabat. Betul? Ada orang dok goreng ah. Ni cerita ni ada orang dok goreng. Ada orang kata Sayyidina Osman pernah sampai dekat Kedah. Masa dengar ustaz cakap ayo. Ada kalau buka YouTube jumpa lah. Adalah ustaz-ustaz kita kat Malaysia lah ada goreng, dia kata Sayyidina Osman pernah sampai dekat Kedah, kata dia. Kalau Sayyidina Osman pernah sampai dekat Kedah pada zaman tu, maksudnya mestilah ada tabi'in di kalangan orang Melayu. Betul tak kakak? Sebab dia kata Sayyidina Osman pernah sampai dekat Kedah. Kalau Sayyidina Osman sampai dekat Kedah, maksudnya ada sahabat, ada tabi'in di kalangan orang Melayu. Kalau ada tabi'in di kalangan orang Melayu, siapakah perawi hadis yang tabi'in tu orang Melayu? Ada? Tak ada. Jadi di situ pun kita dah boleh faham dakwaan mengatakan Sayyidina Osman dah sampai dekat Kedah, merepek, mengarut. Boleh faham kan? Situ dah cukup dah kalau nak faham lah gitu. Okey, tak apa, cerita sini balik. Cerita itu panjang Jadi yang dimasukkan dalam hadis Nabi kata man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqazah. Barang siapa yang bermimpi jumpa dengan aku, maka dia akan jumpa aku secara live. Maksud hadis ni adalah ketika sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke Madinah, ada sebilangan sahabat Nabi yang tak terlepas. Ada yang sampai dekat Madinah, ada yang masih lagi dekat Mekah. Sebab dihalang oleh orang kafir. Mereka ni terlalu rindukan Nabi SAW sehingga mereka bermimpi berjumpa dengan Nabi. Jadi bila mereka bermimpi juga jumpa dengan Nabi, berita yang mereka mimpi jumpa Nabi tu sampai kepada pengetahuan Nabi SAW. Jadi bila Nabi Muhammad dapat tahu yang mereka itu bermimpi jumpa dengan Nabi sebab terlalu rindukan Nabi, Nabi Muhammad berkata, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqazah. Barang siapa yang bermimpi jumpa dengan aku, dia akan jumpa aku secara sedar. Maksudnya mereka tu bakal berjumpa dengan Nabi sama ada mereka berhijrah ke Madinah jumpa dengan Nabi, ataupun mereka berjumpa dengan Nabi semasa Nabi pergi dekat Mekah dalam sejarah pembukaan kota Mekah. Faham? Itu maksud hadis dia. Faham Bukanlah maksudnya kita boleh jumpa Nabi secara live macam ni. Faham Okey, dalam hadis ni ada dua takwilan ulama. Tadi anda dah sebut satu kejadian. Ada takwilan yang kedua kata dua kejadian. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bermimpi ada dua orang, lelaki tua, lelaki muda. Nabi bagi sugi kepada lelaki tua. Yang kedua berlaku sungguh secara live di hadapan Aisyah. Ya, Nabi memang didatangi dua orang lelaki. Kayu sugi itu diberikan oleh Nabi SAW kepada orang tua itu. Faham itu dia punya konteks hadis Nabi SAW. Okey. Dalam hadis yang ke sebelum ni, hadis 49, Nabi Muhammad SAW bersugi untuk hindarkan bau busuk mulut. Dalam hadis ni, nak hindarkan bau busuk mulut bukan semata-mata Nabi, kita pun dituntut juga. Sebab itulah kain sugi itu Nabi bagi juga kepada orang yang lain. Boleh faham Okey, pengajaran pada hadis ni yang pertama, apa hukum bersugi guna kayu sugi orang lain? Boleh ke tak? Boleh, kecuali kalau memudaratkan. Orang tu, dia tu dah ada penyakit kanser mulut. Kita janganlah guna, itu mudarat, haram pula. Faham tak? Tapi kalau tak ada kanser mulut, macam suami isteri lah sebagai contoh, dia punya jimat tu, dia pergi kedai, dia beli berus gigi satu je. Lepas tu macam mana nak kita kongsi kata lelaki ni pada bini, yang bini ni pun tergamuk, tu tak tahan tu, dia tergamuk boleh bini ni. Contohlah kan. Kalau boleh buat, tak apa, hukum dia adalah harus.
selama mana tidak memberi mudarat. Nanti kita akan jumpa hadis ke-52 nanti, cerita tentang Nabi berkongsi kayu sugi dengan Aisyah. Nanti anak akan cerita panjang lebar. Nanti kita akan cerita satu hadis masa Nabi Muhammad dekat dengan wafat, Nabi bersugi. Nabi nak bersugi tu, rupa-rupa kayu sugi tu bukan kayu sugi Nabi punya. Kayu sugi tu kepunyaan adik kepada Aisyah, namanya Abdul Rahman. Nabi sakit dah ni, datang Abdul Rahman, dia pegang kayu sugi. Nabi Muhammad tengok je kayu sugi tu. Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi, kamu nak kayu sugi ke wahai Nabi? Nabi angguk, sebab Nabi tak mampu nak bercakap dah, sakit Nabi angguk. Lalu Aisyah ambil kayu sugi tu, Aisyah gigit, bagi lembut, batu basuh bagi Nabi guna. Maksudnya berkongsi kayu sugi boleh sebenarnya. Cuma masalah kita tak ada liur, cuci cerita nombor 2. Yang kita nak termuntah, cuci cerita nombor 2. Boleh faham hukum. Yang kedua, dalam hadis ni wahyu bagi tahu kepada Nabi agar dahulukan orang tu. Islam adalah satu agama yang ajar kepada kita orang muda kena hormat orang tua. Faham Orang muda kena hormat orang tua. Kalau makan, dahulukan orang tua. Bahkan kalau kita nak sembahyang jemaah, siapakah orang yang paling utama kita lantik jadi imam? Nombor 1 adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Quran dia. Tengok siapa yang baca Quran bagus, lantik jadi imam. Tiba-tiba semua baca Quran bagus, ataupun semua baca Quran tak bagus, semua teruk belaka kan. Maka ketika itu kita kena lantik orang yang paling faham sunnah Rasulullah, yang faham sunnah Rasulullah SAW. Kalau semua tu faham sunnah Rasulullah, ataupun semua tak faham sunnah Rasulullah, kita kena lantik orang yang paling awal berhijrah. Orang dululah, sekarang tak ada dah kan. Okey, kalau semua tu awal berhijrah, ataupun semua tak ada kaitan dengan hijrah macam kita hari ni lah, ketika itu yang kita kena lantik orang jadi imam adalah orang yang paling tua. Faham tak? Ni siapa paling tua, lantik jadi imam. Faham Tapi asal nombor 1-nya adalah orang paling bagus bacaan Al-Quran. Itu nombor 1 Yang kedua, orang paling faham sunnah Rasulullah. Yang ketiga, kalau hijrah memang tak berlaku lah, kita kena pilih orang yang paling tua di kalangan kita. Itu adab yang diajar dalam agama. Tapi ada satu benda yang kita kena ambil ingatan, mendahulukan orang tua dalam hal yang tidak melibatkan ibadat. Dia dalam fiqh, dia ada kaedah al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mendahulukan orang lain pada hal ibadat adalah makruh. Mendahulukan orang lain dalam hal selain daripada ibadat adalah digalakkan dalam agama. Okey, kita ni soft. Orang tua, kita orang muda, kita nak pergi dulu ke ataupun kita silakan Pak Haji tu pergi dulu? Mana satu kakak? Jawapannya kita kena bagi. Ni kalau kita dalam saf, ada orang tua, saf depan kosong. Bila saf kat depan kosong, ni nak suruh Pak Haji tu pergi dulu ke kita pergi dulu? Jawapannya kita kena pergi dulu. Jangan suruh Pak Haji tu pergi depan. Faham tak? Kenapa? Sebab kaedah fiqh sebut al-isaru bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Itu kaedah fiqh. Mendahulukan orang dalam hal mendekatkan diri kepada Allah makruh. Mendekatkan diri dalam hal selain daripada ibadat itu digalakkan. Makan, itu kena dahulukan orang tua, bukan kita bela dulu. Nak makan, nampak orang tua, pakcik sila dulu pakcik. Ni pergi beratur nak makan tu kan, beratur tu suruh pakcik dulu, bukan kita pergi dulu, bukan kita pergi kebun pakcik tu. Tapi bila masuk saf, kita kena pergi dulu. Pakcik duduk kat belakang pada muka pakcik tu, nak air kena datang cepat. Faham Faham Sebab kaedah fiqh al-itharu bil qurbi makruhun fi ghairiha mahbubun. Itu kaedah fiqh. Okey, ada orang buat hujah, dia kata ada satu hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW dia kata, samakan saf kamu, jangan kamu berselisih antara satu dengan yang lain. Dalam hadis Nabi kata, hendaklah orang yang saf di hadapan itu adalah orang-orang tua, ulul ahlam, kata Nabi SAW, wan nuha. Hadis ni dia bukan nak cerita apabila ada orang tua, orang muda, kita kena dahulukan orang tua, bukan. Hadis ni nak bagi tahu orang tua dia kena cepat-cepat duduk saf depan.
biar dia jadi teladan kepada orang muda. Itu betul. Faham Itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita boleh simpulkan, Islam ni ajar pada kita kena raikan orang tua. Kalau dalam bab makan sebagai contoh, dahulukan orang tua berbanding orang muda. Boleh faham Tapi dalam bab ibadat, soft sebagai contoh, kita jangan dahulukan orang tua, kita kena lebih dulu daripada dia. Orang tua memang kena duduk kat depan, betul. Dalam maksud hadis adalah sebagai teladan kepada orang muda. Maksudnya kena datang awal lah. Itu maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham insya-Allah. Okey, habis. Okey, bab ghasli as-siwak. Wallahu taala alam. Wallahu alam. Itu akan datanglah insya-Allah. Okey, ada soalan pertanyaan tak? Sila. Yang kes hadis tu, yang kes Nabi Muhammad ada 2 orang orang tua orang muda. Kayu sugi tu Nabi dahulukan kepada orang tua berbanding orang muda Itu yang kes hadis itulah. Dua keadaan kita sebut. Satu sama ada dalam mimpi, ada satu lagi tu dalam keadaan live gitu. Wallahu a'lam. Apa dia? Ibadat ammah, bukan ibadat khususiah. Di ibadat ada 2 ibadat khusus, satu lagi ibadat umum. Naik kereta datang masjid, itu ibadat juga, tapi ibadat umum, bukan ibadat khusus. Yang kita sebut tadi ibadat khusus. Ada beza tu gitu. Wallahu a'lam. Apa dia? Yazid ada Yazid bin Muawiyah yang berperang tu. Yazid bin Muawiyah. Oh, sila. Yazid bin Muawiyah. Bukan Yazid bin Abi Sufyan. Salah orang. Wallahu a'lam. Okey, tak ada lakot Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.